Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua ataupun selamat pagi. Jadi kita akan teruskan kuliah kita dengan rakaman video kuliah online. Disebabkan ada beberapa perkara yang kita tidak dapat jalankan secara atas talian semasa secara langsung. Jadi saya perlu menggantikan kuliah secara langsung itu dengan rakaman video kuliah lah. Jadi tidak perlu membuang masa, saya teruskan dengan topik kuliah pada kali ini iaitu etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun. Pada kuliah-kuliah sebelum ini kita telah sentuh tentang teori-teori etika, teori etika moden dan klasik. Jadi pada kali ini kita akan sentuh tentang etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun. Topik kuliah ini akan membincangkan tentang peradaban Islam, peradaban Melayu, peradaban Cina, peradaban India dan peradaban Barat. Tapi untuk kali ini kita akan bincang tentang peradaban Islam dan peradaban Melayu. Ada beberapa tugasan yang saya tinggalkan kepada anda semua di forum. Mohon pastikan cek semula di forum jika ada sebarang tugasan ataupun sebarang arahan terkinilah. Okey, kita teruskan dengan etika dan peradaban Islam. Etika dalam Islam. Kita akan menyentuh tentang definisi Islam, ajaran Islam, hubungan antara etika, moral dan akhlak dalam Islam, sumber etika dalam Islam dan kedudukan ataupun kepentingan etika dan akhlak dalam Islam. Jadi kita pergi kepada definisi Islam. Islam itu sendiri berasal daripada perkataan Arab iaitu salimah yang membawa maksud aman ataupun sejahtera. Juga berasal daripada perkataan aslamah iaitu tunduk, patuh ataupun menyerah diri. Oleh itu, Islam ialah agama yang membawa kesejahteraan dan menuntut penganutnya agar tunduk dan patuh kepada ajaran Islam. Okey, dalam ajaran Islam ada dua sumber rujukan utama iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dalam Islam juga dibahagikan kepada tiga cabang utama iaitu akidah, fiqh dan akhlak. Cabang akidah akan membincangkan tentang kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada alam nyata dan alam ghaib, syurga, neraka, pahala dan dosa. Manakala dalam cabang fiqh akan membincangkan tentang hukum hakam, peraturan, ibadat, muamalat, munakahat dan jenayah. Perkara-perkara syariah. Manakala dalam cabang akhlak akan membincangkan tentang etika, moral dan nilai-nilai. Hubungan antara etika, moral dan akhlak. Etika ialah peraturan berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos, nilai-nilai, panduan dan peraturan yang berkaitan tingkah laku baik dan jahat. Contohnya membuang sampah di tempat yang disediakan sama dengan tidak membuang sampah merata-rata. Ini adalah etika yang baik yang mengikut peraturan. Kerana peraturan menjelaskan dilarang membuang sampah merata-rata. Oleh itu, moral ialah perbuatan yang dilakukan mengikut etika. Moral ialah perbuatan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Tingkah laku atau perbuatan yang telah ditentukan oleh etika ataupun peraturan. Moral yang baik adalah tingkah laku yang ditentukan oleh etika sebagai baik dan sebaliknya. Contohnya, seorang pelajar membuang sampah di dalam bekas atau tempat yang disediakan. Ini adalah moral yang baiklah. Manakala akhlak ialah perbuatan moral yang tidak dikawal oleh pemikiran. Perbuatan atau tingkah laku sama ada baik atau jahat yang telah menjadi adat kebiasaan apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. Menjadi tabiat dan kebiasaan untuk membuang sampah ke dalam bekas atau tempat yang disediakan. Jadi akhlak ialah seolah-olahnya adalah perbuatan spontan yang mana dia lahir dalam diri, dalam hati, kemudian dizahirkan dalam perbuatan. Okey, sumber etika dalam Islam tadi kita dah sentuh juga.
Tapi secara lebih terperinci, cabang akidah akan menyentuh tentang hanya menyembah Allah Subhanahu Taala, Tuhan yang satu, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir dan beriman kepada semua rasul yang telah diutuskan sebelum ini. Manakala dalam bidang fiqh, dalam bidang fiqh, mengerjakan solat fardu 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, tidak mengambil harta orang lain secara batil ataupun salah, tidak mencuri, tidak berjual beli dengan cara riba, tidak berzina, tidak meminum arak. Manakala dalam bidang akhlak, bersikap jujur, berkata benar, tidak berdusta, tidak mengumpat, tidak menghina, jujur dalam menunaikan amanah. Jadi dalam Islam, ada peraturan-peraturannya tersendiri. Sumber peraturannya, etika ataupun dalam kurungan peraturan. Jadi dalam cabang akidah, dia ada peraturan di sendiri. Tidak mensyirikkan Allah contohnya. Jadi hanya menyembah Allah yang satu. Dalam fiqh pula, ada peraturan-peraturan tertentu bagaimana mengerjakan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Bagaimana cara kaedah berpuasa yang peraturan yang telah ditetapkan. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang makruh dan lain-lain. Dan contohnya dalam akhlak bersikap jujur, berkata benar, ada peraturan di sendiri bagaimana kaedahnya. Kedudukan ataupun kepentingan etika dan akhlak dalam Islam. Akhlak dapat mencorak tingkah laku. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah hasil daripada apa yang ada di dalam dirinya. Al-Ghazali berkata, setiap yang ada di dalam hati akan menzahirkan kesannya pada anggota badan sehinggalah setiap pergerakannya adalah berlandaskan kepadanya. Apabila akhlak menjadi sebati di dalam diri, ia akan melahirkan tindakan spontan, bergantung kepada nilai akhlak yang ada padanya. Jika baik, baiklah. Jika buruk, maka buruklah yang ditonjolkan. Selain itu, akhlak juga mempengaruhi pertimbangan. Neraca akhlak yang sebati di dalam diri manusia akan mempengaruhi pertimbangannya dalam menilai sesuatu perbuatan. Kesahihan dalam pertimbangan ini bergantung kepada sejauh mana kesahihan neraca yang dipegangnya. Dan akhlak juga dapat mencerminkan keimanan. Iman yang sempurna akan menghasilkan akhlak yang mulia atau dengan perumpamaan yang mudah, ibarat pohon yang subur bergantung pada akar yang sihat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud yang paling sempurna iman seseorang ialah yang paling baik akhlaknya. Secara kesimpulannya, akhlak merupakan sumber kekuatan yang dapat mengangkat darjat manusia ke tahap yang mulia. Ini kerana seseorang insan itu bukan dilihat berdasarkan tubuh badan atau anggota, tetapi ianya dilihat dari segi perlakuan akhlaknya. Jadi akhlak yang mulia akan memberikan satu darjat yang lebih tinggi kepada seseorang itulah. Etika dan peradaban Melayu. Okey, sebuah tamadun yang dibentuk di wilayah Asia Tenggara yang diberi nama Gugusan Kepulauan Melayu terdiri daripada satu rumpun bahasa dan bangsa, iaitu bangsa Melayu. Ada pelbagai suku kaum yang tergolong dalam rumpun bangsa Melayu. Antaranya Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Minangkabau, Bugis dan ada banyak lagi lah. Okey, sumber etika dan peradaban dalam tamadun Melayu. Dalam tamadun Melayu, kita bahagikan kepada zaman sebelum Islam ataupun pra-Islam dan zaman Islam. Jadi zaman sebelum Islam ataupun pra-Islam ini dipecahkan juga kepada dua, iaitu sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha, iaitu pra-agama Hindu dan Buddha, dan juga pengaruh agama Hindu dan Buddha. Dia ada dua zaman yang berlainan. Kemudian apabila zaman Islam, sumber etikanya berdasarkan kepada Islam sendiri dalam peradaban Islam, dan kita akan menyentuh tentang teori kedatangan Islam ke alam Melayu dan juga bagaimana penyebaran Islam ke alam Melayu. Okey, pandangan semesta peragama Hindu dan Buddha, masyarakat alam Melayu pada zaman tersebut mempercayai kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat Melayu tradisional juga percaya roh nenek moyang ataupun moyang yang berkuasa.
yang boleh mengganggu kesejahteraan orang ataupun masyarakat ketika itu. Jika tidak disembah akan menyebabkan satu kampung ataupun satu kawasan tertentu akan mendapat bala. Okey, ada juga pendapat yang mengatakan pada masyarakat Melayu tradisional pada masa tersebut juga menyembah Tuhan yang satulah. Dia kata ada yang mengatakan wujud agama tauhid iaitu Tuhan Yang Esa. Okey, pandangan semesta Melayu pengaruh agama Hindu dan Buddha. Apabila datang agama Hindu dan Buddha ke alam Melayu, maka dia mengubah kepada corak kehidupan masyarakat Melayu. Antaranya ialah upacara penyembahan keagamaan. Ia menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi. Ajaran ini mengalami proses sinkretisme iaitu penggabungan. Dikatakan kesannya hanya berlaku pada masyarakat bangsawan dan pemerintah. Kemudian pada aspek politik dan pentadbiran, perkara-perkara yang membesarkan dewa-dewa dikaitkan dengan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa konsep dewa raja. Dan aspek kesusasteraan, ajarannya kitab Mahabharata, Bhagavad Gita dan Bharat Yuddha lebih kepada kesenian, keindahan, ketakjuban, epik, mitos sastra, keperwiraan berbanding aspek rasional dan intelektual, bersendirikan akal dan pengetahuan akliah, iaitu berpandukan penghatuan akal lah. Jadi kita tengok kalau warisan-warisan sastra yang ditinggalkan kepada kita, ada banyak hikayat-hikayat yang ada ketakjuban yang melampau, ada epik yang melampau, mitos yang melampau. Contohnya hikayat Malam Leman, ada puteri kayangan turun ke bumi untuk mandi dari kolam dan kemudian disorokkan baju terbang puteri kayangan, kemudian mereka berkahwin. Panjang ceritanya. Yang itu menunjukkan cerita-cerita mitos yang terlampau di luar akal dan rasional. Okey, pandangan semesta Melayu zaman Islam pula. Dia ada 3 pandangan bagaimana Islam datang ke alam Melayu. Satu pandangan daripada pedagang dari India. Mereka mengatakan Islam datang daripada pedagang dari India tetapi berbeza tempat. Satu dia kata daripada Gujarat kerana pelabuhan Gujarat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam. Mereka jumpa batu nisan Sultan Malikul Saleh dari Pasai. Kemudian dia kata ada satu pendapat lagi kata Islam datang daripada pedagang dari India dari Bangala. Ini kerana persamaan mazhab iaitu mazhab Syafi'i. Kemudian ada pandangan yang mengatakan Islam datang dari perdagangan dari China. Dia kata Islam berkembang dahulu di China dan kemudiannya ke Asia Tenggara melalui perdagangan. Dipercayai tersebar dahulu di patah timur tanah Melayu. Buktinya adalah batu bersuratlah pada tahun 1303 di Terengganu. Kemudian pandangan yang masyhur yang kita sering diwar-warkan adalah Islam datang daripada pedagang dari Semenanjung Tanah Arab. Ini kerana kegiatan pedagang Arab di Kepulauan Melayu sudah bermula sejak zaman Jahilah lagi. Setelah memeluk agama Islam, mereka masih datang ke alam Melayu. Buktinya, kebanyakan pengarang kitab atau buku hikayat kesusasteraan Melayu Islam pada peringkat awal, kedatangan Islam ialah pengarang Arab dan Parsi. Okey, penyebaran Islam di alam Melayu, bagaimana Islam tersebar di alam Melayu kerana peranan golongan tertentu. Golongan bangsawan, kerajaan-kerajaan Islam, golongan mubaligh, ulama dan ahli sufi serta pedagang asing seperti pandangan Islam tadi, pandangan teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Dan peranan golongan bangsawan terutamanya pemerintah, bagaimana kita diceritakan para miswara memeluk Islam dan kemudian seluruh istana memeluk Islam dan rakyatnya juga memeluk Islam. Dan bantuan daripada kerajaan-kerajaan Islam di sekitar juga, contohnya kerajaan Melayu Aceh yang lebih awal memeluk Islam. Okey, penyebaran Islam di alam Melayu juga dibantu oleh kerana faktornya adalah agama Islam itu sendirilah, ciri-ciri agama Islam itu sendiri. Islam tidak memaksa masyarakat alam Melayu supaya menerima ajarannya, sebaliknya menyerahkan kepada setiap individu sama ada mahu menerimanya atau tidak. Jadi Islam datang ke alam Melayu tanpa paksaan. Agama baru ini boleh mengasimilasikan iaitu mencantumkan ajarannya dengan budaya masyarakat Melayu yang telah sebati dalam diri mereka. Contohnya ajaran ini ajaran Islam ini
boleh dicampurkan dengan adat setempat. Yang mana tidak bercanggah dengan syariat lah. Islam merupakan agama yang sederhana dan sifatnya ini telah mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu. Hal ini kerana Islam tidak meletakkan tahap martabat-martabat manusia, kerana Islam mengajar manusia itu semua sama taraf. Okey, pandangan semasa tamadun Melayu Islam. Apabila kita lihat tamadun Melayu pada zaman Islam, ciri-cirinya adalah alam ini ada pencipta, pentadbir dan pemelihara, iaitu Yang Esa. Okey, nanti awak boleh respon pandangan semasa tamadun Melayu Islam ini dalam forum. Okey, pandangan semasa tamadun Melayu, ini juga awak perlu respon dalam forum yang saya sediakan di MyGuru, dan nota ini saya sudah upload dalam learning material lah. Okay, sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya, pandangan semasa tamadun Melayu telah melalui beberapa peringkat evolusi. Malah jika diteliti dengan lebih mendalam, zaman penjajahan, zaman menuju kemerdekaan serta zaman kontemporari juga telah mempengaruhi pembentukan pandangan semesta masyarakat Melayu. Namun secara amnya, Islam sememangnya telah berakar umbi dalam pemikiran serta pembentukan pandangan semesta masyarakat Melayu. Namun unsur-unsur tradisi masih mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seharian mereka. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa pada masa yang lain dengan mungkin kuliah secara langsung, kuliah online secara langsung. Kita usahakan supaya kita dapat bersemuka secara online lah. Sekiranya tidak dapat kita jalankan kuliah secara online secara langsung, kita akan buat secara rakaman seperti ini. Okey, semoga berjumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua.